Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Syafiqah. Jadi untuk hari ini saya akan mengajar kamu matematik tingkatan 1 dengan bermula bab 1. Iaitu bab 1 ni adalah nombor nisbah. Okey, dalam nombor nisbah kita ada, untuk hari ini saya akan fokuskan kepada dua perkara, iaitu integer dan juga garis nombor. Okey, kita pergi ke bahagian yang pertama. Untuk nombor nisbah, nombor nisbah ni saya akan fokus dulu kepada integer. Okey. Kamu kena kenali dulu apa itu integer. Integer adalah nombor bulat. Okey, integer adalah sebarang nombor bulat. Okey, nombor bulat dan kalau pecahan atau perpuluhan itu bukan integer. Okey. Integer terbahagi kepada dua, iaitu integer positif dan juga integer negatif. Okey, ada dua. Nombor bulat dalam positif ataupun nombor bulat dalam negatif, nilai negatif. Okey, contoh, saya bagi contoh integer positif. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kamu nak letak 45, 70, 100. Ini adalah integer positif. Okey, integer positif nombor bulat. Okey, untuk integer negatif, nombor bulat dalam keadaan negatif, dia mesti ada simbol ataupun tanda. Okey, tanda pada nombor bulat tersebut. Tanda apa? Tanda negatif lah, tanda tolak. Okey, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 45, negatif 100 dan seterusnya lah, sebarang nombor bulat. Okey, jadi dekat sini kamu kena ingatlah bahawa integer positif dia tak ada sebarang tanda. Walaupun dia integer positif, kita tak letak dia tanda positif dekat depan. Okey, kita tak akan letak tanda positif. Jadi kamu kena tahulah, apabila tiada sebarang tanda di depan nombor bulat tersebut, itu adalah integer positif. Dan sekiranya ada tanda tolak, tanda tolak kat sini, ini dipanggil sebagai integer negatif. Okey, jadi kalau contohlah saya tanya negatif 1.5, adakah ia integer ataupun tidak? Okey, yang pertama, adakah dia integer? Tidak, kerana ini adalah nombor perpuluhan. Okey, dia ada titik perpuluhan, jadi dia tidak termasuk dalam integer. Dan yang kedua, kita tak boleh sebut dia sebagai integer negatif lah, sebab dia memang bukan nombor integer. Okey, jadi dia adalah nombor perpuluhan ataupun 1/2. Okey, 1/2 ni kita panggil dia sebagai nombor pecahan. Jadi dia pun bukan integer. Okey, jadi kamu boleh faham setakat ni? Okay, saya harap kamu boleh faham lah ya. Okey, seterusnya yang kedua, saya nak masuk kepada garis nombor. Okey, hari ini kita belajar dua perkara dulu, integer dan garis nombor. Okey, garis nombor, macam mana kamu nak membentuk satu garis nombor? Okey, sebelum ni saya rasa kamu dah belajar semasa sekolah rendah tentang garis nombor. Okey, jadi kamu dah belajar susunan tertib menaik, menurun sesuatu nombor. Okey, jadi dekat sini macam mana nak buat garis nombor? Kamu kena ada satu garis dan di tengah-tengah garisan ini kita mesti letakkan sifar. Okey, garis nombor di tengah-tengah mesti ada sifar. Okey, jadi sifar di tengah-tengah, apa pula di sebelah kanan? Di sebelah kanan kita akan letakkan integer positif. Okey, integer positif. Okay, macam mana kita nak letak integer positif? Kita mesti susun, start daripada sifar, kita akan susun nombor integer positif daripada kecil sehingga besar. Okay, jadi sifar 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay, itu untuk susunan garis nombor bagi integer positif. Manakala untuk integer negatif, dia akan disusun ke sebelah kiri. Okey, sebelah kiri. Okey. Okey, jadi
ke sebelah kiri ni kita akan gunakan susunan integer negatif. Integer negatif. Okey, susunan integer negatif ni juga perlu disusun. Okey, macam mana nak disusun? Dia akan disusun daripada besar kepada kecil. Okey, tadi kalau integer negatif positif daripada selepas sifar, nombor yang daripada kecil sehingga menaik. Okey, susunan dia menaik. Tetapi untuk integer negatif, susunan dia akan menjadi menurun, iaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Okey, untuk makluman kamu, kalau sesuatu nombor itu dalam bentuk negatif, negatif 1, negatif 2, antara negatif 1 dan negatif 2, negatif 1 lebih besar. Okey, negatif 1 lebih besar daripada negatif 2. Manakala negatif 2 lebih besar daripada negatif 3 dan negatif 3 lebih besar daripada negatif 4. Okey, jadi dia berlawanan daripada integer positif. Jadi yang ni adalah satu perkara barulah yang perlu kamu tahu, bahawa integer negatif sekiranya nombor itu semakin besar, itu bermaksud nilai dia semakin kecil. Okey, jadi kalau contoh saya bandingkan antara negatif 1 dengan negatif 10. Okey, jadi negatif 1 lebih besar berbanding negatif 10. Okey, yang ni lebih kecil. Okey, boleh faham? Okey, itu untuk garis nombor. Okey, saya bagi satu contoh lain lagi untuk garis nombor untuk next video seterusnya. Okey, jadi saya harap kamu boleh faham pembelajaran kita untuk hari ini, iaitu integer, iaitu terbahagi kepada dua, integer positif dan integer negatif. Dan juga yang kedua, saya ada terangkan mengenai garis nombor. Garis nombor, macam mana nak membentuk garis nombor. Kita letakkan satu garisan dan di tengah-tengahnya mesti diletakkan sebagai sifar, sebelah kanan sebagai integer positif, sebelah kiri adalah integer negatif. Okey, dan susunan untuk integer positif ke kanan adalah semakin menaik nombornya, nilainya. Okey, manakala untuk integer negatif, susunan nombor adalah semakin berkurang ataupun semakin kecil, daripada negatif 1 hingga negatif 4, di mana saya dah terang dekat kamu bahawa negatif antara nombor negatif 1 dan negatif 4, negatif 1 adalah lebih besar berbanding dengan negatif 4. Okey, sama juga yang saya bagi contoh negatif 1 dengan negatif 10. Negatif 1 lebih besar berbanding dengan negatif 10. Jadi ini adalah satu benda baru. Jadi saya harap kamu faham dan cuba tengok berulang kali video yang saya bagi ni lah. Okey, jadi saya rasa setakat ini sahaja dulu kelas kita pada hari ini. Jadi saya akan bagi latihan dekat kamu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.